uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini sekali lagi mengizinkan kita untuk berada di dalam surau yang mulia ini. Allah luangkan masa bagi kita untuk hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat memetik buah-buahan di taman-taman syurga di dunia ini. Ya, dalam dunia ni ada dua taman syurga. Satu dia berada di Madinah. Ada satu tempat di Masjid Nabawi tu dipanggil Raudhah. Raudhah tu artinya taman-taman syurga. Itu di dunia. Nak pergi ke Madinah tu kena ada 6,000. Lebih kurang lah. Ada lagi satu taman-taman syurga di dunia ni. Yang ini free of charge. Tak ada kena duit. Tapi tak ramai orang yang apa? Yang nak pergi ke taman-taman syurga itu. Itulah dia majlis-majlis ilmu. Mana ada majlis ilmu, dianggap oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga di dunia. Kata Nabi, kalau kamu lalu ikut taman-taman syurga di dunia, maka singgahlah kamu dan petiklah buah-buahannya. Ditanya sahabat, apa itu taman syurga di dunia ya Rasulullah? Jawab Nabi, itulah dia majlis-majlis zikrullah, majlis mengingati Allah. Dan majlis mengingati Allah yang paling tinggi nilainya ialah majlis-majlis ilmu. Jadi syukur kita kerana kita berada dalam majlis-majlis ilmu. Bukan di sini saja dan di tempat-tempat lain, dan bukan masih ini saja, di masa-masa lain. Dan kita dapat singgah di dalamnya dan dapat memetik buah-buahannya. Buah-buahan itu maksudnya apa? Ilmu-ilmu yang boleh dimanfaatkan dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita dapat gunakan ilmu itu untuk membantu kita dalam kehidupan, supaya kita sentiasa berada di dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pagi ini kita nak baca muka surat berapa? 86 orang. Jawi ya. Muka surat 86. Saya tak kira muka surat berapa, tak apa. Kalau nak cepat habis, khabarlah muka surat 300. Dekat habisnya boleh tukar kitab lain. Kalau rasa-rasa tak puas rasanya, tak lama baca kitab ini, khabar muka surat 2. Bukan susah sangat ya. Jadi muka surat pagi ni muka surat 86. Baik, 86, 83, 85, 86. Tajuk baru ya. Faidatun nafisah fi bayani salatit tasbihi wa fadilatiha. Ini suatu faedah yang amat baik pada menyatakan kelakuan sembahyang tasbih dan menyatakan kelebihannya yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pagi ini kita nak membicarakan satu jenis ibadah yang sangat-sangat digalakkan, ya, iaitu sunat tasbih. Nama sembahyangnya sembahyang sunat tasbih. Ya, kerana dalam ibadah ini kita bertasbih sebanyak 300 kali. Tuan-tuan dan puan,
Kita bertasbih sekali je sebut subhanallah, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Sekali je subhanallah. Kita sebut 1, 2, 3. Maknanya pahalanya memenuhi langit dan bumi. Tak kita nak? Sekali lagi, tak kita nak? Ini pula 300 kali kita sebut. Bayangkan, 300 memenuhi 300 langit dan 300 bumi. Ya. Jadi selalulah kita sembahyang sunat tasbih ni. Kata Nabi, kalau kamu lalu tiap-tiap malam, tiap-tiap hari, buatlah tiap-tiap hari. Tak lalu tiap-tiap hari, seminggu sekali. Tak lalu seminggu sekali, sebulan sekali. Tak lalu sebulan sekali, setahun sekali. Tak lalu setahun sekali, tak payah langsung apa? Sekali dalam seumur hidup. Kalau dah umur 70, sekali pun tak pernah sembahyang sunat tasbih, malang berbenar dah dia. Tak dapat ganjaran dan faedah yang dinantikan oleh Allah bagi mereka-mereka yang suka menyebut nama Allah. Ini kita suka menyebut nama Allah dan mensucikan Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Apa? Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah, dan tiada Tuhan yang kusembah yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Wallahu akbar, dan Allah itu maha besar. Tengok, empat jenis zikir yang kita sebut. Yang pertama subhanallah, maha suci Allah. Saya kata tadi maha suci Allah aja, subhanallah sekali je, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Lepas tu puji pula Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan kita, menjadikan alam ini, menjadikan nikmat yang Allah bagi kepada kita, yang mendatangkan segala-galanya, yang nikmat yang tidak terhingga padanya. Pujilah Allah Taala yang memberi kita ilmu, yang memberi kita apa lagi? Udara untuk bernafas, yang memberi kita air untuk minum, yang memberi kita nasi untuk mamam, memberi kita anak, memberi kita suami, memberi kita pangkat. Banyak benar benda nikmat yang Allah bagi kepada kita. Wajar ke tak wajar kita puji Allah? Sekali lagi, wajar ke tak wajar kita puji Allah? Wajar bebenar. Sebab kalau nak puji, puji Allah dia, jangan puji lain dari Allah. Betul? Wala ilaha illallah, dan tidak ada sesuatu yang aku nak sembah melainkan Allah sahaja. Bukan matahari, bukan bulan, bukan bintang, bukan pokok besar, bukan manusia, bukan orang, bukan patung, bukan lembu, bukan kerabat, bukan gajah. Yang kita nak sembah hanya Allah Ta'ala. Siapa yang nak kita sembah? Allah. Macam mana sifatnya? Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Tak ada lagi yang lebih besar daripada Allah Ta'ala. Punyalah pujian kita kepada Allah Ta'ala. Ini 300 kali pula tu. Ada tak pernah buat? Malang lah kalau sekali pun tak pernah sembahyang. Sunat tasbih ni, buatlah. Ini kita nak belajar. Sebelum buat ni, belajar dulu. Jangan buat je, tak tahu-tahu macam mana. Ini nak belajar ni. Baik, kita baca. Ini suatu faedah. Faedah tu benda berguna ke benda tak berguna? Berguna lah tu, faedah. Benda yang sangat berguna. Ilmu berguna tak? Berguna. Mentokar berguna tak? Berguna. Makanan berguna tak? Berguna. Lagi apa? Pakaian berguna tak? Berguna. Rumah berguna tak? Ini faedah. Satu faedah, barang yang sangat berguna, yang amat baik, udahlah berguna, baik pula tu. Pada menyatakan kelakuan sembahyang tasbih ataupun solat tasbih, dan menyatakan kelebihannya, apa lebihnya, apa untungnya, apa agungnya sembahyang sunat tasbih tu. Mengapa perlu kita sembahyang dia? Yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nyuruhnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan menteri nyuruhnya, Nabi. Bukan raja nyuruhnya,
Nabi Muhammad. Dan Nabi pula tu penghulu segala Nabi yang nyuruh kita ni. Bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa, bukan Nabi Idris, bukan Nabi Nuh. Yang nyuruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulu segala Nabi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula kelakuan sembahyang tasbih itu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Roha tu rahimahullahu taala. Rahimah tu artinya mudah-mudahan dirahmat. Rahimah, dirahimahullah, dia dirahmat oleh Allah taala yang amat tinggi. Rahimahullahu taala. Namanya Imam Ghazali. Terkenal dengan Imam Ghazali. Namanya bukan Ghazali pun, namanya Abu Hamid namanya. Tapi lebih terkenal dengan nama Imam Al-Ghazali. Abu Hamid tu bapa si Hamid. Abu tu bapa. Orang Arab selalu begitu. Dia selalu mengambil nama sempena anak lelakinya yang tua sekali tu. Dia ada anaknya namanya Hamid, ada Abu Hamid, artinya bapa si Hamid. Itu nama dia. Nama dia betul Ghazali lah, Al-Ghazali. Sebab dia panggil Imam Ghazali. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, nama kitabnya apa? Ihya Ulumuddin. Ihya tu artinya hidup dengan ilmu-ilmu. Ad-din tu apa? Ilmu agama. Ihya Ulumuddin, hidup dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu-ilmu yang boleh membicarakan agama kita, agama Islam. Kitab yang paling masyhur yang dikarang oleh Imam Ghazali ialah Ihya Ulumuddin. Ada tak kitab tu? Ada kitab itu di rumah. Ada, kalau tak ada, carilah. Cari kitab namanya Ihya Ulumuddin. Tiga-tiga bidang ilmu ada situ. Tauhid ada, fiqh ada, tasawuf pun ada. Kitab tu panjang tu. Ada 8 jilid. Baca je pun setahun baru habis. Itu baca aja. Bukan mahamnya, baca sebentar lalu aja, setahun baru habis. Itu nama kitabnya Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dalam bab itu ada sembahyang tasbih ni, ada dalam kitab tu ya. Iaitu dia ada 2 riwayat. Ada 2 cara. Kita nak belajar dua-dua cara ni. Tapi bukan sekali belajar 2 cara ni, satu-satu lah. Kejap ni satu cara. Kemudian akan datang kita baca satu cara yang lain. Ada 2 cara sembahyang. Ya, ada pun riwayat yang pertama ataupun cara yang pertama ataupun kisah yang pertama atau apa lagi? Riwayat tu kisah lah ya. Cara yang pertama dah senang. Kaedah yang pertama. Metod yang pertama. Hendaklah engkau sembahyangkan 4 rakaat. Sunat tasbih ni 4 rakaat, tahu? Dia tak ada lebih, tak ada kurang, mesti 4 rakaat. Tak ada sampai 6 rakaat, tak ada. Tak ada pula 2 rakaat aja, tak boleh. Dia hendak 4 rakaat. Dah tetap tau. Jangan kata sembahyang tasbih tu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, tak ada. Dia hanya 4 rakaat saja. 8 rakaat kata tak ada. Tahajud ada boleh 8 rakaat. Witir berapa rakaat? Boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, boleh 9 rakaat, boleh 11 rakaat, itu witir. Tapi sunat tasbih ni mesti 4 rakaat. Cuma kalau kita sembahyang waktu siang, 4 rakaat tu 1 salam sahaja. Sekali salam aja dan sekali aja tasyahudnya. Kali aja kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyat akhir sekali aja. Itu kalau sembahyang di waktu siang, 1 salam saja. Tapi kalau sembahyang di waktu malam, mesti 2 kali salam, 2 kali tasyahud. Itu aja biasanya. Rakaatnya 4 rakaat juga. Kalau malam 2 kali salam. Dah habis tahiyat akhir salam. Itu sembahyang lagi 2 rakaat. Dia 2 rakaat tu 2 salam. Itu kalau malam. Kalau siang 1 rakaat 1 salam saja. 4 rakaat tu 1 salam saja. Dia tak ada tahiyat awal. Lepas rakaat yang kedua tu naik rakaat yang ketiga. Tak ada tahiyat awal, terus naik je. Lepas rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat. Dah habis rakaat yang keempat baru kita salam. Habis. Cuma lama masanya, memang lama lah.
Paling koman pun 40 minit baru siap. Itu bukan laju tu, sederhana lajunya, 40 minit. Ya. Surau ni bolehlah buat malam, satu malam boleh buat, ya. Malam ini kita qiyamul lail umpamanya pada bulan Ramadan. Boleh buat, panggillah ustaz-ustaz yang boleh membawa, yang boleh membimbing sembahyang sunat tasbih. Ya. Dan jangan yang Ustaz Ibrahim aja. Banyak ustaz-ustaz di kawasan kita ni. Dia boleh membimbing sembahyang sunat tasbih. Masa itu jangan tuang. Itu nak merasa pun. Dia sembahyang ni tak ada berjemaah tau, seorang-seorang je. Tak ada peraturan berjemaah. Tapi kita dalam proses mempelajarinya, boleh tak? Boleh tak berjemaah? Boleh. Kita mempelajarinya, boleh berjemaah. Ya. Pasal peringkat belajar. Ya, tu tahun depan buat lagi peringkat belajar. Tu tahun depan buat lagi peringkat belajar. Tu tahun depan buat lagi peringkat belajar. Kita belajar je tak ada habis-habis. Tak apa, boleh Itu banyak-banyak masjid, banyak-banyak surau buat ya. Buat berjemaah. Dipanggilnya seorang-seorang ustaz yang agak-agak handai yang boleh bawa. Maka dia pun sembahyang solat tasbih di sini banyak ustaz yang boleh bawa. Ustaz Syazan boleh bawa. Ustaz Syuaib boleh bawa. Siapa lagi? Ustaz Syamsul boleh bawa. Ya, dan sebagainya. Siapa pun boleh bawa. Panggil lah. Dan jangan tuang. Sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup mesti nak merasa. Ada orang yang tak pernah sekali pun kali ni. Ada tak? Sekali pun tak pernah. Ada tak? Kalau ada, Ramadan ni buat. Buat satu malam. Qiyamul lail. Kita sembahyang sunat tasbih. Bangkit pukul 4 malam. Pukul 4 pagi tu. Bangkit. Terus. Sembahyang dua rakaat sunat tahajud. Lepas tu sembahyang sunat tasbih. Lepas tu ditutupkan dengan sunat witir. Sempat insyaAllah. Tapi betul-betul lah pukul 4 bangkit. Jangan pukul 4 bangkit, pukul 7 pula bangkit lepas tu. Betul-betul ya, insyaAllah. Macam? Setuju ke tak nak buat bulan Ramadan ni? Sekali lagi, setuju ke tak? Setuju. Ada yang tak setuju kan? Itu sunat tasbih Baik. Hendaklah engkau sembahyangkan 4 rakaat, maka jikalau engkau sembahyang pada siang hari, maka perbuat 4 rakaat itu dengan satu salam jua. Itu kan judi dia, jua. Jiwa jua. Bukan jiwa ju. Mana pada ju tu? Ini bukan nama orang ju tu dua salam, satu salam jua. Demikian takbirnya. Ini dia punya lafaznya. Usalli salat tasbihi 4 rakaatin sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sebut betul. Allahu Akbar. Angin keluar. Jangan akbar. Dia bukan qalqalah. Akbar. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Berbenuk Allahu Akbar. Aik pula begini. Mendatang tak. Ada setengah tu Allahu Akbar. Macam menobarnya. Setengah tu Allahu Akbar. Itu tazan tau. Dia betul-betul. Cuba sebut. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Lagi sekali. 1, 2, 3. Bagus. Murid-murid tadi ke cikgu. Pandai dia Allahu Akbar. Angin keluar Dan jangan terus je. Tengok. Ada yang terus tu makruh hukumnya. Usalli salat tasbihi 4 rakaatin sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu apa hukumnya? Makruh. Dia dibezakan. Lepas sunnatan lillahi ta'ala, tarik nafas lain, Allahu Akbar. Baru tak ada makruh. Kalau tidak, makruh hukumnya. Begitu juga tuan-tuan imam. Nak sembahyang isyak melangkah. Nak sembahyang maghrib melangkah. Jangan terus saja. Usalli fardhan maghribi 3 rakaatin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Apa hukumnya? Makruh.
Dia mesti dibezakan Allahu Akbar tu dengan lafaz-lafaz yang lain. Supaya ada terbeza. Yang ini wajib, yang ini rukun. Yang lain tu tidak rukun. Ada beza. Baru tak ada makruh. Ini seni dalam sembahyang, ya. Dia sembahyang ni pun ada seninya, bukan main pantai begitu aja. Okey. Ataupun boleh juga usolli sunnatat tasbih, tak payah solatan, tak apa. Usolli itu aku sembahyang lah, tak payah solat tasbih, tak payah. Usolli sunnatat tasbih raka'ataini, kalau 2 rakaat, kalau 4 rakaat, 4 rakaatin lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu kalau siang. Kalau malam, usolli sunnatat tasbihi raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu kalau malam. Boleh dia. Mana-mana. Usolli itu tak kira. Tak ada peraturan yang tertentu. Boleh ikut ini pun boleh. Tak payah usolli boleh tak? Boleh ke tak payah usolli? Boleh. Usolli itu bukan wajib. Dia hanya lafaz niat saja. Jangan pula kata bid'ah pula. Ada kumpulan-kumpulan yang mengatakan bid'ah usolli itu mana ada. Kalau tu imam baca usolli tak nak ikutnya. Bid'ah kata. Itu ada juga. Sekarang ni merebak tu fahaman itu. Di mana-mana pun ada. Jadi kita janganlah kita nak nunjukkan pandai benar, ya. Sampai lebih pandai daripada Imam Ghazali, lebih pandai daripada Imam Syafi'i. Ya. Jadi apa? Sebutlah tak apa, ya, usolli itu tak apa. Tapi kalau lain lafaz pun tak apa. Lafaz ini pun tak apa. Tak sebut pun tak apa. Tapi jangan katakan bid'ah. Tak nak sebut, tidak lah. Terus Allahu Akbar, tak apa. Tak salah. Kerana hukumnya bukan wajib. Dia bukan wajib, bukan rukun, ya. Usolli itu bukan rukun. Yang wajibnya apa? Niat tu. Saja aku sembahyang dalam hati, ya. Bukan sebut. Ini saya ni sebut kejap ni. Dalam hati tu. Sahaja aku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu dalam hati. Yang itu yang wajib tu. Niat tu. Dan nombor 2, Allahu Akbar tu. Masa sebut Allahu Akbar, nak ada niat tu. Itu dua-dua tu wajib. Allahu Akbar pun wajib. Niat pun wajib. Usolli tak ada wajib. Nak sebut, bagus. Tak nak sebut, bagus juga. Kedua-dua bagus. Cuma yang tak bagus apa? Dia tak nak sebut, dia katakannya itu bid'ah. Itu tak betul. Dia tak nak sebut, tidak lah. Tapi jangan menuduh orang lain yang menyebut itu sebagai melakukan perkara yang bid'ah. Lekas benar, bid'ah saja. Hari ini ramai benar begitu. Doa lepas sembahyang bid'ah. Ada tak tengok orang begitu? Lepas salam, lepas apa tu, wiri-wiri, bangkit je. Tak mana tak ada bid'ah. Ada tak? Ada dekat tempat kita ni ada orang begitu. Ada orang itu, ya. Jangan lekas benar membid'ahkan. Baik, artinya sahaja aku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau berjemaah, makmumlah niat makmum. Kalau imam, dia niat jadi imam. Yang makmum niat jadi makmum, yang imam niat jadi imam. Tak apa, boleh. Kerana kita peringkat belajar. Dan jikalau engkau sembahyangkan pada malam hari, maka engkau perbuat 4 rakaat itu dengan 2 salam. Dan tiap-tiap 2 salam itu takbirnya seperti ini. Usolli salatat tasbihi raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Maka hendaklah engkau baca kemudian daripada takbiratul ihram itu doa iftitah yang masyhur. Apa? Doa iftitah yang masyhur apa? Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Jangan Allahu akbar kabira alhamdulillah katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Itu tak betul. Waqaf pun tidak, wasal pun tidak. Dia nak waqaf, nak wasal. Kalau nak Allahu akbar kabira apa? Allahu akbar tarik nafas. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Dan jenuhlah. Wa subhanallah bukratan wa asila. Tarik nafas lain. Itu namanya waqaf. Waqaf tu berhenti tarik nafas lain. Kalau nak sambung
Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, betul? Wajjahtu wajhiya lillazi. Dengan wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jangan wa ma ana minal muslimin. Artinya aku bukan orang muslim. Dia wa ma ana minal musyrikin apa? Aku bukan orang yang musyrikin. Aku tidak menyekutukan Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Lagi, inna salati wa nusuki. Ini jaga betul-betul. Inna salati wa nusuki. Lagi, wa mahyaya wa mamati. Jangan wa mahyaya wa mamati. Tak betul tu. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tengok, wa mahyaya wa mamati. 1, 2, 3. Sekarang semayang apa itu? Jangan wa mahyaya wa mamati. Lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Baru wa ana minal muslimin. Bukan wa ana minal musyrikin. Wa ana minal muslimin. Dan aku ni adalah golongan orang yang muslimin, orang yang di golongan orang yang beriman, orang Islam. Ini doa iftitah, doa pembukaan namanya ya. Iftitah itu pembukaan sembahyang. Ya. Jadi kena sebut betul-betul. Kerana ada di antaranya ayat Quran. Termasuk inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu ayat Quran tu tau. Kena sebut betul-betul. Kalau tak berdosa. Sembahyang sah lah tapi berdosa. Ya, kena sebut itu. Ataupun baca yang ni. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala hadduka wa la ilaha ghairuk. Kalau nak baca yang ni. Saya tak hafal yang ni. Tak ada saya baca yang ni. Mana lebih selamat? Baca yang ni ke baca Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran? Macam mana? Nombor 1 ke nombor 2? Nombor 2. Tidak? Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Lagi? Wajjahtu wajhiya lillazi fatara. Hiya lillazi ya. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu cara bacanya. Lepas tu baca apa? Lepas tu baca apa? Ya Allah, tahu nak mayang ke mana? Lepas tu baca apa? Bacalah Fatihah. Bermula dengan a'udzubillah. A'u ya. Jangan au. Au apa? A'udzubillah. Apa? Au. Kucing. Siapa nak jadi kucing kata? Dia a'u. Jangan a'u. Satu a, satu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi janganlah baca kuat macam saya baca kuat. Saya dengar jom mesti dia bunyi kuat ya. Jangan baca pula semua orang bunyi itu mengaum ya. Sah sembahyang tu semua orang kuat baca, tambah orang perempuan boleh ke baca kuat? Tak boleh ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa saya buat ni? Tengok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa saya buat tu? Apa keluarnya? Ismam. Ismam tu artinya apa?
jorinkan moncong bibir tu. Ta'in. Macam nyebut nu tapi tak sebut nu. Hukumnya sunat. Nak pahala ke tak? Ada? Buatlah. Lepas tu, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berapa harakat ra? 6. Waladdallin. Amin. Amin tu jangan senapah dengan lin dia. Habis lin tu tarik nafas lain. Baru amin. Itu Fatihah. Kita akan jumpa esok insya-Allah ya. Bila sampai kepada bab apa namanya? Adab-adab untuk semayang. Ya. Itu akan kita jumpa insya-Allah pada muka surat 100 lebih, 100 berapa ke. Kita akan jumpa nanti tentang baca Fatihah. Masa itu esok baru kita detailkan satu ayat. Pagi ni hanya sepintas lalu aja. Baca Fatihah. Udah lepas baca Fatihah? Ya. Kemudian daripada Fatihah tu pada rekaan yang pertama surah Yasin. Siapa hafal Yasin angkat tangan? Yasin hafal dia. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Siapa tak hafal kan? Tapi bukan suruh hafal Yasin. Suruh hafal surah Yasin. Semua sekali. Daripada Yasin sampai penghujungnya. Biadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un sampai hujung sekali Atas udah malas pun mana ada apa Yasin. Tak apa, ada pilihan lain. Kita baca dulu. Rakaat yang pertama selepas daripada surah Fatihah, ya baca surah Yasin. Dan rakaat yang kedua rakaat yang kedua selepas Fatihah surah Al-Waqi'ah. Ya, Al-Waqi'ah. Juz berapa? Al-Waqi'ah. Juzuk berapa? Juzuk 27. Al-Waqi'ah. Dan pada rakaat yang ketiga surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan juzuk berapa? Juzuk 26. Ad-Dukhan. Hamim wal kitabil mubin. Itu surah Ad-Dukhan. Dan pada rakaat yang keempat surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu surah berapa? Surah berapa? Tabarakalladzi 29. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kalau hafal lah keempat-empat surah ni yang paling afdal. Tak hafal tak apa. Tak hafal tak apa. Jangan takut. Yang tak betul apa? Yang tak betul apa? Langsung tak semayang. Tak hafal surah ini tak apa. Atau engkau baca pada rakaat yang pertama wadduha. Tak hafal wadduha lagi? Hafal, okey. Dan pada rakaat yang kedua alam nasrah. Tak apa? Hafal juga. Ada dua-dua boleh lah. Rakaat yang ketiga inna a'tainakal kausar. Siapa tak hafal angkat tangan. Yang ini aja nak kena besit siapa tak hafal pun. Inna a'tainakal kausar. Ya surah yang paling pendek. Ini dia. Dan pada rakaat yang keempat idza jaa nasrullahi wal fath. Itu 4 surah tu. Atau tak nak itu tak apa, ambil yang lain pula. Rakaat yang pertama baca iza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan pada rakaat yang kedua wal adiyati dhabha. Ya, atau rakaat yang ketiga kita baca iza jaa nasrullahi wal fath. Dan rakaat yang 4 baca qul huwallahu ahad. Boleh dapat tak? Yang ni? Okeylah, kita ambil yang masyhur benar-benar. Yang semua orang buat. Banyak masjid buat, banyak surah buat. Yang ni, yang nombor 4. Atau engkau baca pada rakaat yang pertama alhaakumut takasur. Cerita orang dalam kubur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Banyak orang baca macam ni. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tak betul tu. Dia patutnya alhaakumut takasuru hatta. Ru dia suru hatta. Kalau nak sambung. Kalau tak nak sambung apa? Berhenti. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Baru betul ya.
Guru Quran kena jaga yang ni tau. Wakaf dan wasal ni kena jaga. Jangan main lajak aja. Tambah kenduri tahlil. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Betul ke? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Betul ke? Betul ke salah? Nak wasal, nak wakaf lah. Kalau wakaf, qul huwallahu ahad. Tarik nafas lain. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru betul. Baru dapat pahala. Kalau tidak, kalau bunyi tadi apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau bunyi itu macam mana? Ngabihkan beras aja. Pahala tak dapat apa-apa ya. Sebab dia tak ikut peraturan yang sebenarnya. Wasal pun tidak, wakaf pun tidak. Ini pun begitu juga. Alhaakumut takasur. Alha bukan alha. Lam tu bukan qalqalah. Ini banyak alhaakumut takasur. Tak betul. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bir, jangan ber. Ini lesho benar. Kalah hukum gajah lesho ni. Hatta zurtumul maqabir. Bunyi orang apa? Bunyi orang Lambo aja. Mak ada orang Lambo. Ada orang Lambo dah ni. Bir, mana bar? Bukannya ber ya. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Yaqin bukan yakin. La tarawunnal jahim. Jahim bukan jahim. Kadang-kadang ni membaca Quran lesho apa benar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul ke? Alamin. Betul? Dia apa yang sebenarnya? Alamin. Min dia bawah mim. Min dia nun bawah min. Begitu. Alha. Lepas alha baca apa? Rakaat yang kedua. Wal asr. Wal asr. Rakaat yang ketiga baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Dan yang keempat baca apa? Qul huwallahu ahad. Ini yang masyhur. 4 surah ni. Nak sembahyang tasbih ni dah. Yang pertama apa? Alhaakumut takasur. Rakaat yang kedua baca apa? Wal asr. Rakaat yang ketiga baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keempat Qul huwallahu ahad. Itu yang masyhur. Baik, rakaat yang pertama alhaakumut takasur, dan pada rakaat yang kedua wal asri, dan pada rakaat yang ketiga qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang keempat baca qul huwallahu ahad. Dan segala bacaan ini iaitu doa yang kemudian daripada takbir dan surah yang kemudian daripada Fatihah, semuanya itu hamba nakal. Hamba siapa? Penulis ni. Hamba nakal. Apa tu nakal? Nakal benar ya? Apa nakal? Hamba petik. Hamba congkil. Nakal tu sebenarnya congkil. Hamba congkil. Hamba congkil. Hamba nakal. Daripada risalah karangan Tilmiz. Tilmiz tu murid Syekh Ahmad Al-Qasasi. Namanya, tok gurunya murid kepada Syekh Ahmad Al-Qasasi. Pada menyatakan bicara semayang tasbih. Pengarang ni petik daripada Tilmiz Syekh Ahmad Al-Qasasi. Pada menyatakan bicara semayang tasbih. Atau tak ada yang ni? Boleh tak surah-surah yang lain? Boleh ke tak boleh? Boleh. Apa surah pun tak kenapa. Boleh tak 4 surah tu serupa aja? Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad, rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad, rakaat yang keempat qul huwallahu ahad. Boleh ke tak boleh? Yang tak betulnya langsung tak berbuat. Kalau tak faham juga saja ya. Yang tak betulnya apa? Malam-malam meroluh saja. Tahu ke meroluh? Menengkok itu yang tak betul. Asalkan buat tak apa. 4 surah tu sekali pun tak apa. Kalau yang panjang-panjang tu bagus.
Yang pendek-pendek pun bagus. Yang tak bagus, tak buat. Itu yang tak bagus. Ya? Jadi dalam Islam ni bukannya teruk benar. Ya? Bukan Allah buatkan ataupun datangkan satu hukum yang kita tak boleh buat. Tak ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah. Ya? Kami tidak turunkan kamu, kami tidak taklifkan kamu, kami tidak suruh kamu pikul sesuatu melainkan boleh yang boleh kamu buat. Itu baru. Ya. Jadi bukan susah benar nak amalkan Islam ni. Ya. Semua boleh kita buat. Tak boleh ini, tak boleh ini. Macam sembahyang juga, tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Yang tak betul, langsung tak sembahyang. Itu yang tak betul. Ya. Ini pun begitu juga. Tak boleh surah ini, baca surah ini. Tak boleh surah ini, baca surah ini. Tak boleh surah ini, baca surah ini. Yang tak betulnya langsung tak buat. Okey, ini kami congkir daripada Syekh Ahmad Al-Qassashi, murid kepada Syekh Muhammad Al-Qassashi. Tak disebut namanya. Pada menyatakan bicara sembahyang tasbih. Dan lagi baca olehmu. Dah baca Fatihah, dah baca surah, baru kita tasbih. Apa tasbihnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh tambah lagi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ini tidak mesti dibaca wala haula wala, tidak mesti dibaca, tapi bagus kalau baca. Ya. Bukan menjadi syarat sembahyang tasbih itu. Kerana ada syaratnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu aja. Tapi kalau nak baca boleh tak? Boleh. Kalau baca dapat tak pahala lebih? Tidak ke tak nak pahala lebih? Atas. Bacalah. Baca wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 15 kali. Panjang masa tu tau, 15 kali. Dekat 10 minit tu. Ya. Dah lepas baca surah, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, 15 kali. Panjang tu. Kalau dia baca betul-betul lah. Kalau main telan-telan aja cepat lah. Kadang-kadang banyak orang baca Quran telan-telan aja hurufnya. Tak boleh orang itu, kena baca betul-betul. Wala haula wala, dan tidak ada daya. La haula, tidak ada daya. Wala quwwata, tidak ada kekuatan kita nak membuatkan kebajikan, nak mengerjakan taat. Illa, apa kata illa? Melainkan billah, dengan izin Allah. Al-Aliyyil Azim, yang maha tinggi lagi maha besar. Kita tak boleh nak sembahyang kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak menutup aurat kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Kita tak boleh datang ngaji ni. Datang ngaji ni pun mesti dengan izin Allah Ta'ala, baru boleh datang. Kalau Tuhan tak izin, tak boleh datang. Ada ajahannya. Ya, menantu balik lah. Lagi apa? Motor tak mau start lah. Lagi? Apa ya? Kenuri lah. Sebelah rumah kenuri pula. Itu tak dapat ngaji tu. Pada hakikatnya apa? Allah tak izinkan. Agaknya bila menantu balik tu dia adabnya menantu lah. Jadi itu tak datang. Ngadap menantu je. Menantu je. Itu yang tak datang. Ya. Anak balik lah. Anak duduk Kuala Lumpur pula. Bukan sini duduk je. Sekali balik kena tunggu lah. Ya. Itu yang sebenarnya Allah tak izinkan. Kemudian baca 15 kali. Yang ini tadi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa kali? 15 kali. Masa berdiri 15 kali. Lain daripada berdiri 10 kali. Ingat itu, bukan susah sangat. Berdiri 15 kali. Lain dari berdiri 10 kali. Main duduk, ingat ketika duduk tu duduk berdiri dah. Kita berdiri dah. Masa kita duduk qiyam tu, Allah baca Fatihah tu kira apa? Kira duduk ke kira berdiri tu? Kira berdiri lah tu 15 kali dah tu. Jangan baca 10 aja. Aku bukan diri, aku duduk aja. Jangan. Nak 15 kali juga. Ya. Kalau tersilap tengah berdiri baca 10 kali, lepas tu terus rukuk macam.
Macam masa rukuk itu tambah lagi 5. Ya. Digantikan balik. Bukan kerana rukuk tu 5 kali, gantikan yang tinggal tadi. Ya. Atau kalau semua tinggal belaka, udah tahiyat akhir baru teringat. Udah tahiyat akhir baru teringat, aku dah lupa tasbih tu dah. At-tahiyatul mubarakatul solat. Aku dah lupa tasbih macam. Macam ganti balik berapa kali? Berapa kali? Kalau malam 150 kali. 2 rakaat 150 lah. Ganti balik 150 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 150 kali. Kalau siang udah 4 rakaat baru teringat macam? Berapa kali? 300 kali ganti. Itu kalau tak teringat je melampau benar lah pun. Sampai penghujung baru teringat. Lupa saja. Tak apa diingat pun tak. Kalau ada lah berlaku. Tapi yang disuruhnya tu rukun yang kemudian daripadanya tu. Lupa berdiri masa rukuk. Lupa rukuk masa i'tidal. Lupa masa i'tidal masa sujud. Begitulah kena ganti balik Kalau masa sujud lupa, duduk antara dua sujud dan begitulah seterusnya Okey. 15 kali kemudian maka engkau rukuk. Ya, rukuk. Sebab betul-betul rukuk. Jangan rokok. Ya, rokok apa hukumnya? Sekali lagi, rokok apa hukumnya? Sekali lagi, rokok apa hukumnya? Apa hukumnya? Isap rokok apa hukumnya? Tanya orang perempuan, orang lelaki malas nanya. Apa hukum isap rokok? Kuat-kuat, apa hukum isap rokok? Ya dengar ada orang lelaki. Ini rukuk bukan rokok ya. Kemudian kamu rukuk. Udah rukuk baca apa? Tasbih rukuk lah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ini tadi wa bihamdih je. Boleh tak kita tambah lagi wa bihamdih? Boleh ya. Tak ada bid'ah. Jangan dengar akan cakap ustaz-ustaz yang baru keluar dari mana-mana universiti. Bid'ah. Mana ada tengok. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Mana ada wa bihamdih kan? Jangan dengar kan. Saya lebih minat kepada Imam Ghazali daripada ustaz-ustaz muda-muda hari. Siapa lebih pandai? Siapa lebih hebat? Siapa lebih bagus ibadahnya? Imam Ghazali ke ustaz yang baru keluar universiti? Imam Ghazali. Kita lebih apa? Cenderung kepada Imam Ghazali daripada ustaz yang baru ni. Lantaklah apa cakap ni. Dengar je lah. Kalau dia ngajar tempat tuan-tuan dan perempuan. Dengar je lah. Tapi nak buat, nak amalkan apa yang disarankan oleh Imam Syafi'i, apa yang disarankan oleh Imam Ghazali, apa yang disarankan oleh Imam Nawawi dan sebagainya. Kerana mereka itu bukan lebih hebat daripada ketiga-tiga imam yang saya sebutkan nama yang tadi itu. Baca ya, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. 3 kali. Kalau sembahyang seorang 3 kali. Kalau ramai boleh tak lebih 3 kali? Boleh. Tapi kalau jadi imam, makruh lebih daripada 3 kali. Ya, kalau dia jadi imam, lebih daripada 3 kali hukumnya makruh tau. Kecuali dia dah bagi taklimat dulu. Kalau tidak makruh, jangan lebih. Kita nanti akan baca hubungan antara imam dan makmum. Akan kita baca itu insya-Allah. 3 kali aja. Kemudian maka baca olehmu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey? 10 kali. Lain daripada berdiri semua 10 kali ya. 10 kali. Kemudian engkau iktidal. Iktidal kena jaga gerak gerik tu ya. Jangan tangan tu goyang-goyang mudah bangkit tu. Ya, tahu? Ada tak orang apa ni? Tengok. Iktidal. Ini ya. Rukuk ni. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Ada tak orang apa itu? Betul ke salah? Batal ke tidak? Tengok ni. Batal ke tidak? Tengok ya. Sami Allahu liman hamidah. Baca ke tak? Ya ke tak? Tengok. Tengok semua bergerak. 1, 2, 3. Baca ke tak? Saya tidur betul buat. Tengok ya. 1, 2, 3. Baca ke tak? Baca.
Dia nak bila turun tu berhenti. Sebab tu jangan laju nak turunnya. Bila laju tak ada break. Tahu tak ada break? Ya. Sami Allahu liman hamidah. Sampai ke belakang tu. Sudah tak ada break. Sudah balik ke belakang. Jadi patutnya apa? Sami Allahu liman hamidah. Nampak? Nampak kaedah. Berhenti situ. Orang perempuan saya tak tahu pasal dia main belakang. Mana tahu? Tapi orang lelaki banyak kena. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Ada pula 1, 2, 3, 4 beranda. Batal dah sembahyang. Ya. Itu dia. Rokok pun ada orang batal sembahyang tau. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Batal ke tak? Berapa gerak tu? Allah 1, 2, 3. Batal ke tak? Batal kaedah. Atau kalau batal dapat pahala ke tak? Dapat apa? Dapat apa? Dapat dosa. Semayang tak sah macam orang tak semayang. Dapat dosa. Sebab kena belajar tuan-tuan dan puan-puan ya. Semayang ni kena apa? Kena didirikan. Nak ada orang tengok kita semayang. Baru tahu kesalahan kita. Ya. Nak ada orang tengok kita. Tok guru kita tengok kita semayang. Baru dia apa? Baru kita dapat bertindak dengan betul. Kalau tak, berapa ramai manusia begitu. Ustaz pun ada orang begitu. Ustaz yang masyhur pun orang begitu juga. Iktidalnya. Ya, maka iktidal lah. Okey. Mana dia yang bilang? Ya. Setelah itu kemudian kau iktidal serta mengucap sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Betul ke salah? Sami Allahu liman hamidah. Betul ke salah? Salah. Sami Allahu liman hamidah. Betul ke salah? Salah juga. Sami Allahu liman hamidah. Liman hamidah. Jangan ada hamidah, nyaut midah tu royak ya. Sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah mendengar. Mendengar Allah bagi sesiapa yang memujinya. Siapa memuji Allah? Allah dengar ke tak? Atau kalau kita tahu Allah dengar apa buat? Pujilah Allah. Rabbana lakal hamd. Wahai Tuhan kami, bagi kamulah segala puji-pujian. Ya, kalau nak tak nak sambung lagi boleh ke? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya. Segala puji bagi Allah, bagi Tuhan kami yang memenuhi langit dan bumi dan memenuhi apa saja yang kamu kehendaki. Ya. Puji Allah betul-betul. Kerana Allah dengar. Allah dengar tak kita puji dia? Ada kalau tak Allah dengar kita puji dia apa buat? Pujilah dia. Rabbana lakal hamd. Itu paling komannya. Ya. Wahai Tuhan kami, segala puji-pujian bagi kamu. Ya. Bila dengar Allah kita muji tu, seronok dak Allah. Suka dak Allah. Allah suka dengan kita kerana memuji dia. Ya. Dan baca olehmu di dalam tu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, berapa kali? 10 kali. Walaupun iktidal ni berdiri tapi dia tak kira berdiri ni ya. Dia kira macam lain dari berdiri. 10 kali juga. Kemudian maka engkau sujud. Dah lepas iktidal buat sujud. Ya, sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sujud dan baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Iaitu maha suci Allah yang maha tinggi dan segala puji-pujian baginya. Kita puji Allah lagi. Berapa kali baca? 3 kali. Sudah habis tu? Sudah habis tu tak? Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 10 kali. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca 10 kali. Kemudian duduk antara dua sujud. Itu dua tu, dalwa tu dua tu bukan dua ya. Dua. Tambah alif situ. Nampak kena metang mana saya baca ni? Dan duduk antara dua sujud.
serta baca olehmu, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, Rabbighfirli apa artinya? Ya Allah, baca saja tapi tak tahu mana kan? Kalau baca saja tak tahu makna, serupa orang nyanyi Hindustan. Nyanyi pandai makna tak tahu. Ya. Nyanyi saya pun pandai. Ya ho janggeli kahe apa dia? Ini pun begitu juga. Rabbighfirli apa artinya? Udah tak ada nak jawab. Rabbighfirli apa artinya? Ampunkanlah dosa aku ya Tuhanku. Minta ampun dosa. Kita banyak dosa tak? Ada orang tak berdosa angkat tangan? Angkat tangan, saya nak tengok. Nak angkat gambar. Ini kamera ni tak? Ya, ini video ni. Gambar perempuan ni nampak. Lepas tu dia ada perempuan nampak lah. Dia tak nampak lah. Ya. Rabbighfirli, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Warhamni, apa dia? Berilah rahmat kepada kami. Tidak ada rahmat Allah? Sekali lagi, tidak kata tidak rahmat Allah. Buat apa? Kalau air boleh minum, rahmat buat apa? Udah. Rahmat nak buat apa? Nak melayakkan kita masuk dalam syurga. Kerana kita ni kalau masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Tidak ada rahmat Allah? Ada? Ingatlah ketika menyebut warhamni tu, minta betul-betul rahmat dari Allah. Sebab itu jangan laju-laju macam tu. Perlahan-lahan. Tambah sunat tasbih ni kita seorang aja. Bukan dia berjemaah pun. Kalau jemaah aja lah imam tu laju. Ini tak, kita seorang aja. Warhamni, berilah rahmat kepada aku. Wajburni, apa dia? Cukupkanlah apa yang tak cukup. Apa yang tak cukup? Jangan pandang duit aja. Apa yang tak cukup? Tak cukup iman, cukupkan. Tak cukup pahala, cukupkan. Tak cukup baik akhlak, cukupkan. Tak cukup ilmu, cukupkan. Tak cukup kesihatan, cukupkan. Minta apa yang tak cukup, minta Allah cukupkan. Wajbun lagi. Warfa'ni, apa dia? Angkatkanlah daku. Angkat ke mana? Atas bukunya. Apa yang nak diangkat? Darjat aku, pangkat aku di sisi kamu. Angkat aku. Warfa'ni. Biar aku bersama dengan nabi-nabi besok. Biar aku bersama dengan rasul-rasul besok. Biar aku bersama dengan orang yang mati syahid besok. Itu diangkat darjatnya. Sampai kepada taraf muflihun. Sampai kepada tahap faizun. Sampai kepada tahap ashabul yamin. Sampai kepada tahap siddiqin dan sebagainya. Itu suruh angkat. Warfa'ni. Warzuqni. Apa itu warzuqni? Ada korang ni? Apa kata warzuqni? Rezekikanlah daku. Minta rezeki dari Tuhan. Rezeki ni bukan mamam aja tahu. Rezeki ni apa? Ilmu rezeki ke tak? Lagi? Ketenangan jiwa rezeki ke tak? Kesihatan rezeki ke tak? Dapat anak rezeki ke tak? Dapat cucu rezeki ke tak? Saya baru lagi dapat cucu tau. Ada seorang cucu baru dah. Yang ke-13. Rezeki lah tu. Cucu yang ke-13. Namanya pun Nurin Fatihah namanya. Maknya ngeluh bukan saya bubuh namanya pun. Nurin Fatihah namanya. Itu cucu. Rezeki lah tu. Nurin tu nur lah. Cahaya. Cahaya Fatihah. Fatihah tu artinya pakar dalam ilmu fiqh. Bubuh nama tu biarlah yang elok-elok maknanya. Jangan bubuh nama apa? Jangan bubuh nama Malaun. Ya. Ini bubuh nama Malaun. Jadi Malaun lah jadinya. Kadang-kadang nama tu elok, mak bapaknya bagi nama elok, Fauziah. Elok tu. Fauziah ada tak? Elok lah tu. Artinya yang berjaya. Tapi dia tukarnya pula. Dia tak nak Fauziah. Jadinya apa? Oji. Tahu apa kata Oji? Tahu ke tak? Cari dalam dictionary balik kan. O-R-G-Y. Oji. Tak nak saya ngapa mana. Cari dalam dictionary. Apa kata Oji? Ya. Ini geleman saya nak nyebut ke maknanya pun. Ini dia.
Boleh teringat tadi apa? Rezeki tadi, rezekikan aku. Ketenangan jiwa, kesihatan yang baik, ilmu yang memberi manfaat. Lagi apa? Apa lagi? Rezeki yang halal, suami yang soleh, anak-anak yang soleh belaka. Nak ke tak anak yang soleh? Minta dengan Allah lah. Kemudian warzuqni lagi. Wahdini. Apa tu wahdini? Wahdini apa? Wah tu apa? Wah. Wah tu makcik ke? Wah makcik dia wah. Apa wahdini? Berilah hidayah kepadaku. Hidayah tu maksudnya petunjuk. Wa'afini. Apa tu wa'afini? Sejahterakanlah daku. Wa'fu anni. Apa tu? Maafkanlah daku. 8 permohonan kita ni. 8. Ini 8 je. 8 kan tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita minta dengan Tuhan 8 perkara. Yang pertama minta ampun dosa. Yang kedua minta rahmat. Yang ketiga minta cukup apa yang tak cukup. Yang keempat minta tinggikan darjat kita. Yang kelima minta apa? Rezekikan apa-apa ya. Apa-apalah rezeki yang baik-baik. Yang keenam minta apa? Minta hidayah. Yang ketujuh minta sejahtera. Sejahtera iman, sejahtera fizikal, sejahtera rohani, sejahtera otak. Semua nak sejahtera belaka. Dan yang ke-8 minta maaf. Mula dengan minta ampun, akhir dengan minta maaf. Sebab itu kena hayati tu. Kena ingat apa yang kita minta. Minta betul-betul dengan Allah. Mudah-mudahan Allah bagi. Kita minta betul-betul dengan jiwa, with feeling. Jangan sebut gitu aja. Kalau laju-laju boleh ingat kan? Tak? Lepas ni kan laju-laju macam tok pelatuk. Kosong. Betul? Itu dia. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian baca pula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa kali? 10 kali. Kemudian maka engkau sujud pada yang kedua, kali yang kedua serta mengucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Kemudian maka baca olehmu di dalamnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? Berapa kali? 10 kali. Kemudian habis rakaat yang pertama. Tak ada lagi ya. Nak pergi rakaat yang kedua tu sebelum naik, jangan terus naik rakaat yang kedua. Duduk dulu. Nak bangkit tu duduk dulu. Macam kita duduk tahiyat. Duduk dulu. Kemudian duduk itu namanya duduk apa? Istirahah. Duduk rehat. Baca dulu apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca dulu. Baru bangun untuk rakaat yang kedua. Supaya apa? Kenapa kita nak duduk istirahat baca subhanallah dulu? Nak cukupkan 75 kali satu rakaat. Ya. Cik bilang, mula-mula berdiri berapa kali? 15. Lepas itu rukuk berapa kali? 10. 15 campur 10 berapa? Nak test demo ni. Ya, berapa? 25. Iktidal baca berapa kali? 10 kali. Berapa? Campur 35. Habis tu rukuk sujud. Rukuk ke sujud? Iktidal dah lepas iktidal sujud lah. Sujud berapa kali? 10 kali berapa? 45. Duduk antara dua sujud berapa kali? 10 kali berapa? 55. Lepas tu sujud balik campur 10 berapa? 65. Cukup ke tak cukup? 65 cukup tak? Tak cukup. Ada? Itu yang duduk istirahat dulu. Baca 10 kali. Baru jadi berapa? 75. Rakaat yang kedua pun begitu juga. 75. 75 campur 75 berapa? 150. Itu kalau malam. Kalau siang, bangun lagi. Bangun lagi. Lepas 150 tu, rakaat yang ketiga 75 juga. 150 campur 75 berapa? Udah tak tahu ngira tau. Itu matematik dapat berapa? PMR dapat berapa? 220
Berapa lagi nak cukupkan sampai 300? Berapa lagi tak cukup 700? Nak test matematik time pagi ni. Berapa lagi? 75. Buat rakaat yang keempat 75. 225 campur 75 berapa? 300. Cukuplah tasbih kita sebanyak 300. Ya. Maka engkau sujud kedua serta mengucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, kemudian baca olehmu dalam sujud itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Tengok muka surat 90. 10 kali. Kemudian maka engkau duduk istirahat. Ini dia. Duduk istirahat dan baca olehmu di dalamnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian 10 kali. Inilah rakaat yang pertama, iaitu perhimpunan tasbih. Pada rakaat yang pertama itu 75 tasbih. Kemudian maka bangkit engkau pada rakaat yang kedua, maka perbuat olehmu seperti rakaat yang pertama itu juga. Setelah itu maka engkau duduk tasyahud. Ini dah habis rakaat kedua saja. Yang kedua itu apa? Masa berdiri berapa? Masa berdiri berapa? 15 kali. Lain dia berdiri 10 kali. Sampai dia tahiyat akhir. Setelah itu maka engkau duduk tasyahud. Ini kalau malam ni ya. Dan baca olehmu di dalamnya. Sebelum baca tahiyat tu, baca dulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 10 kali. Lepas tu baru baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sampai habis. Sampai fil alamin innaka hamidum majid. Boleh dah tambah lagi? Boleh dah tambah lagi doanya? Boleh. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni sampai subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Boleh ya? Sampai akhir. Kemudian maka engkau tasyahud hingga akhirnya. Setelah itu maka engkau memberi salam. Habis 2 rakaat ya, memberi salam. Kemudian maka engkau perbuat 2 rakaat lagi seperti kelakuan 2 rakaat yang tersebut itu juga. Boleh tak makan mi dulu baru buat rakaat yang lepas itu? Boleh tak? Boleh. Boleh tak makan bihun dulu? Boleh. Boleh tak makan bubur nasi dulu? Boleh. Boleh tak merokok dulu? Boleh tak merokok dulu? Tak boleh. Kenapa? Kerana merokok itu adalah haram. Lantak lah. Ya, dah dia menyolah mata tengok. Ya, benda haram. Lantak haram ya. Kemudian maka perbuat 2 rakaat seperti kelakuan 2 rakaat yang tersebut itu. Boleh tak tidur dulu? Boleh tak tidur dulu? Kalau jamin boleh bangkit, jangan apa? Kalau terus sampai ke siang, tidurnya, dah tak cukup. Boleh tak sambung malam esok 2 rakaat lagi? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Itu tak boleh ya. Tapi kalau malam itu juga boleh. Dia malam 2 rakaat, malam esok aku sambung 2 rakaat lagi. Tak boleh ya. Okey. Itu orang malas benar. Sebab jadi ustaz tu tahu, kena ngajar yang terbaik. Jangan ngajar yang cincai-cincai, jangan ya. Kena ngajar yang terbaik. Dan dia pula kena buat dulu baru dia boleh ngajar. Kalau tidak jangan. Setelah itu maka engkau memberi salam, kemudian maka engkau perbuat 2 rakaat lagi seperti kelakuan 2 rakaat yang tersebut itu juga. Maka jadilah 4 rakaat itu 2 tasyahud. Lepas 2 tasyahud apa? Dan 2 salam. Dan jikalau engkau kehendaki dengan 1 salam dan 1 tasyahud juga kalau siang, maka tatkala selesai engkau daripada rakaat yang kedua itu serta tasbihnya, maka engkau bangkit pada rakaat yang ketiga. Dan rakaat yang keempat serta engkau baca tasbihnya seperti yang tersebut itu, maka lalu membaca tasyahud, kemudian lalu memberi salam. Baca tasyahud dulu ya, baru beri salam. Jadilah perhimpunan tasbih di dalam 4 rakaat itu 300 tasbih. Dan dengar ini barang siapa? Barang siapa lupa
akan membaca tasbih itu pada tempatnya, maka hendaklah diperdapatkan pada rukun yang kemudiannya. Kalau lupa tengah i'tidal, buat dalam sujud lepas itu. Dalam sujud lepas itu, ya. Kalau lupa dalam sujud, buat dalam duduk antara dua sujud. Ya, kemudian itu. Supaya genap bilangan itu 300 tasbih. Inilah riwayat yang pertama yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahawasanya Nabi SAW bersabda bagi mamaknya. Mamak tu apa? Mamak cendol. Apa mamak? Pak saudaranya. Apa kata Nabi? Ya, tengok baca. Dia itu Sayyidina Abbas. Mamaknya namanya Sayyidina Abbas. Mamak Nabi itu tau, pak saudara Nabi. Namanya Abbas. Anak Abbas tu Abdullah bin Abbas. Itu dipanggil apa? Ibnu Abbas. Itu sepupu Nabi. Ya. Ini dia hadisnya. Panjang hadis ni. Tak apa dah baca mana-mana. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Apa dia? Ala u'tika, ala amnahuka, ala ahbuka bisyai'in idza anta fa'altahu ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadisahu khatahu wa amdahu sirrahu wa alaniyatahu saghirahu wa kabirahu tusalli 4 raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitabi was surata fa idza faraghta minal qira'ati fi awwali raka'atin wa anta qa'imun taqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu aja, tak ada wala haula wala tu. Tapi boleh tak kita buat? Boleh tak wala haula wala? Boleh. Kalau ikut hadis Nabi ni, itu aja, tak ada baca wala haula wala. Jadi kalau kita tak baca boleh tak? Boleh juga. Baca boleh tak? Boleh juga. Mana lebih baik? Baca ke tak baca? Baca lebih baik. Jangan dengar tak payah baca. Ustaz kata tak payah baca, tak payah baca. Dengar. Baca lebih baik, ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15, artinya 15 kali. Marratan summa tarka'u fataquluha 10. Lepas itu 10 kali. Summa tarfa'u minas sujudi fataquluha 10. Summa tasjudu fataquluha 10. Summa tarfa'u ra'saka minas sujudi fataquluha 10. Fadzalika 75 fi kulli rak'ah. Taf'alu dzalika fi 4 rak'atin in istata'ta an tusalliha fi kulli yawmi faf'alu fa illam taf'al fa fi kulli jum'atin marratan fa illam taf'al fa fi kulli shahrin marratan fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marratan fa illam taf'al fa fi umrika marratan. Ya. Kita baca mana? Ya, hai mamaku katanya. Wahai mamak cendol, ya. Wahai pakcik aku. Kalau orang Melayu, kalau pakcik tu mengapa? Wahai wak katanya. Orang Melayu wak tau pakcik tu. Ya. Wahai wak. Lagi apa? Pakcik selalu. Saya bapak saudara saya semua kata wak itu, wak ini, wak Karim dah. Bapak saudara tu, ya. Orang Jawa wak je ke? Saya bukan orang Jawa. Saya orang Kementerian. Tapi wak je ke? Wak Japor. Pak angkat saya namanya wak Japor. Wahai mamaku, adalah aku hendak memberi akan dikau. Adalah aku anugerahi akan dikau. Adalah aku kasih akan dikau. Dengan sesuatu apabila engkau kerjakan akan dia, nescaya diampuni Allah bagimu. Kalau kamu buat, Allah ampunkan dosa kamu. Hendak ke tak nak? Dah diam je, tak nak kot, ya. Hendak ke tak nak? Atas? Buatlah. Diampuni Allah bagimu akan dosamu. Awalnya, itu bukan ulan dia. Bukan alif wal lam untuk ulan. Awalnya, nya ujung tu, ya. Dan akhirnya, sedianya dan baharunya, yang lama-lama pun diampunkan, yang baru pun diampunkan. Tersalahnya dan sengajanya, saja-saja buat, diampunkan juga. Atau saja tak sedar, buat juga. Diampunkan juga. Dan sengajanya, sama ada tersembunyinya atau nyatanya. Sembunyi pun diampunkan, yang nyata pun diampunkan. Atau sama ada dosa kecil atau dosa besar,
iaitu bahawa engkau perbuat sembahyang 4 rakaat, maka engkau baca pada tiap-tiap rakaat akan Fatihah dan surah. Maka apabila selesai daripada bacaan daripada rakaat yang pertama, padahal engkau berdiri, maka engkau baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian maka engkau rukuk, maka engkau baca akan tasbih itu 10 kali. Kemudian maka engkau angkat kepala kamu. Maka engkau kata padahal engkau berdiri akan tasbih itu 10 kali. Kemudian maka engkau sujud, maka engkau baca akan tasbih itu 10 kali. Kemudian maka engkau angkat kepalamu dan duduk antara sujud lah ya, padahal engkau duduk. Maka baca olehmu tasbih itu 10 kali. Kemudian maka engkau sujud yang kedua, maka baca olehmu akan tasbih itu 10 kali. Kemudian maka engkau angkat kepalamu, maka engkau baca akan tasbih itu 10 kali. Maka jadilah demikian itu dalam tiap-tiap satu rakaat 75 kali. Maka engkau perbuat yang demikian itu dalam 4 rakaat. Maka jikalau puasa, kalau kamu boleh, kalau puasa engkau berbuat sembahyang tasbih itu pada tiap-tiap hari. Kalau boleh buatlah tiap-tiap hari. Maka engkau perbuat olehmu. Maka jikalau tiada kuasa engkau berbuat akan yang demikian itu pada tiap-tiap hari, maka perbuat olehmu di dalamnya tiap-tiap satu jemaat. Artinya apa? Seminggu sekali. Satu jemaat itu seminggu sekali. Maka jikalau tiada kuasa engkau perbuat yang demikian itu tiap-tiap jemaat sekali, maka perbuat olehmu akan yang demikian itu pada tiap-tiap sebulan sekali. Maka jikalau tiada kuasa engkau perbuat akan yang demikian itu pada tiap-tiap sebulan sekali, maka perbuat olehmu akan dia dalam tiap-tiap setahun sekali. Setahun sekali. Maka jikalau tiada kuasa engkau perbuat akan yang demikian itu setahun sekali, maka engkau perbuat akan yang demikian itu seumur. Itu sin dia bukan makmur tu. Sin, ain, min, waw, ro, seumur. Seumur hidupmu sekali. Maka barang siapa mengerjakan akan sembahyang tasbih itu, nescaya diampuni Allah baginya akan segala dosanya. Dan jika ada dosanya itu seperti buih di laut sekalipun. Macam buih di laut, banyak ke sikit buih tu? Banyak itu pun diampuni Allah dosanya. Dan seperti pasir yang di padang pasir. Padang pasir tu banyak ada pasirnya. Banyak itu dosa pun diampuni oleh Allah Taala. Sekalipun demikianlah tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Syekh Abu Talib Al-Makki, dia dari Mekah ya, Abu Talib Al-Makki dari Mekah. Dalam kitabnya Quwwatul Qulub, kekuatan hati-hati. Kata dia Syekh apa namanya? Siapa tadi? Syekh Abu Talib, bukan Abu Talib bapa saudara Nabi ni dekat ya. Abu Talib yang lain, ulama. Apa kata dia? Yustahabbu lahu an yusalliya salat at-tasbih fi kulli jum'ati marrataini, marratan naharan wa marratan lailan, wa hiya salasa mi'ata tasbihatin fi arba'i raka'atin in sallaha nahara la yafsilu bainaha bitaslimin wa in sallanha lailan sallama fiha salamain. Artinya sunat bagi seseorang bahawa sembahyang ia akan sembahyang tasbih pada tiap-tiap hari jemaat 2 kali. Berarti satu jemaat satu minggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Apa? Sekali pada siang dan sekali pada malam. Supaya dia ada siang, ada malam. Ada satu salam, ada 2 salam. Tiap seminggu 2 kali. Sekali siang, sekali malam. Iaitu 300 tasbih di dalam 4 rakaat. Jikalau sembahyangnya akan dia pada siang hari, maka jangan diselangi antara tiap-tiap 2 rakaat itu dengan salam. Itu kalau siang ya, dengan salam lagi. Dan jikalau dia sembahyang akan dia pada malam hari, maka perbuat 2 salam, iaitu tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Itu riwayat yang pertama. Adapun riwayat yang kedua, panjang benar pula ya. Ngapa tu? Itu bulan depan kita yang satu ni pun tak tahu buat kidaknya. Okay, that is all for today. Any objection?